Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita bermohon kepada Allah Taala menurunkan kita ilham-ilham yang benar supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Pada video yang lalu saya telah membuat satu reaction tentang satu pendapat yang mentakwil kalimah Allah kepada takwil-takwil yang tidak sepatutnya. Di mana kalimah Allah itu ditakwil huruf-hurufnya alif, lam, lam, ha itu satu persatu sebagai kemaluan perempuan. Dan linknya ada saya letakkan di bawah, bolehlah rujuk. Dan takwil itu saya tidak bermaksud untuk mencela sesiapa, tetapi untuk menyatakan kebenaran. Baik. Pada kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas dengan dengan bahasa yang ringkas dan juga dalam masa yang singkat tentang yang dikatakan takwil huruf. Baik. Untuk itu saya bacakan satu ayat Quran iaitu surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi bolehlah sambung terus ke depan Boleh sambung. Jadi dalam surah ini ayat pertama menyebutkan alif lam mim. Kemudian barulah diteruskan dengan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya dan ayat seterusnya. Baik. Apakah maksud alif lam mim ini? Adakah ia mempunyai maksud atau tidak? Jika ada, apakah ulama sepakat menyatakan maksudnya? Baik. Kita rujuk untuk menjawab hal ini, kita rujuk tafsir Al-Azhar satu tafsir yang disusun oleh ulama Nusantara dengan merujuk dan menghimpunkan lebih 80 tafsir terdahulu dan tafsir juga moden. Jadi kita rujuk apa yang dirumuskan oleh Profesor Dr. Hamka, almarhum Profesor Dr. Hamka. Baik, saya bacakan di mana tempat-tempat yang penting yang memberikan kita jawapan tentang persoalan ini. Dikatakan dalam beberapa surah kita akan jumpa ayat yang dimulai dengan alif lam mim. Alif lam mim sad, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, ha mim ain sin qaf, tha ta sin mim, ta sin ya sin, sad qaf nun. Nun. Semua ini ada dalam Quran. Al-Baqarah alif lam mim, Yasin Yasin. Baik. Penafsir lama dan penafsir zaman ini membicarakan tentang huruf-huruf ini menurut cara mereka sendiri. Tetapi kalau disimpulkan terdapat dua golongan. Pertama ialah golongan yang memberikan arti sendiri daripada huruf itu. Yang banyak memberikan arti ialah para penafsir sahabat terkenal, Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan, menerangkan tiga huruf itu adalah isyarat kepada tiga nama. Alif untuk Allah, lam untuk Jibril, mim untuk Nabi Muhammad. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan alif lam ra, alif berarti ana. Ini aku, lam berarti Allah dan ra berarti ar-ra. Aku adalah Allah, aku melihat. Demikianlah setiap huruf itu ada tafsirnya. Menurut riwayat dibawakan oleh orang daripada Ibnu Abbas. Baik.
Menurut riwayat daripada Al-Baihaqi dan Ibnu Jaril yang diterima daripada sahabat daripada Abdullah Ibnu Mas'ud, beliau ini pun pernah menyatakan bahawa huruf alif lam mim itu diambil daripada nama Allah. Malahan dikatakan ia adalah Ismul Azam, iaitu nama Tuhan yang agung. Rabi' bin Anas, sahabat Rasulullah, mengatakan alif lam mim itu adalah 3 kunci. Alif itu nama Allah, lam itu kunci atas namanya Latif, mim itu kunci atas namanya Majid. Yang ini alif lam mim itu Allah, Latif, Majid. Allah, alif itu isyarat kepada Allah, lam itu isyarat kepada Latif, mim itu isyarat kepada Majid. Ya, baik. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa huruf-huruf pangkal surah itu adalah rahsia Allah. Ya. Termasuk ayat mutasyabihat. Ya, rahsia Allah. Contohnya istiwa. Itu rahsia Allah. Ya, kita tidak boleh memaknakan sebagai duduk atau dan sebagainya. Ya. Riwayat kata ini diterima daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Juga daripada Ali Abi Talib. Ya. Menurut riwayat daripada Abu Lais As-Samarkandi bahawa menurut Umar Ibn Khattab dan Utsman bin Affan dan Abdullah Ibn Mas'ud semuanya berkata huruf potongan itu tertutup buat ditafsirkan. Ya. Sayyidina Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud mengatakan huruf-huruf seperti ini, alif lam ra, yasin, alif lam mim dan sebagainya, tertutup untuk ditafsirkan. Ya. Dan Ibnu Hatim berkata di dalam Quran kita tidak mendapat huruf-huruf melainkan dipakal beberapa surah. Dan ini tidaklah kita tahu apa yang dikenaki oleh Allah dengan dia. Ya. Mana dalam pangkal surah Al-Baqarah ada alif lam mim. Pangkal surah Yasin ada Yasin. Ya. Mana kalimat ini tertutup untuk kita tafsirkan, melainkan hanya Allah Taala yang tahu maksudnya. Sungguh pun demikian, masih ada juga ahli tafsir yang tertarik membuat penelitian sendiri tentang rahsia-rahsia huruf itu. Abdullah bin Mas'ud dari kalangan sahabat di satu riwayat berpendapat beliau sefaham dengan Umar Al-Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan tadi, iaitu menyatakan tidak usah huruf itu diartikan. Tetapi dalam riwayat yang lain pernah beliau mengatakan bahawa alif lam mim itu mengandungi Ismul Azam, nama Allah yang agung. Ya. Asy-Sya'bi, tabi'in yang terkenal di satu riwayat tersebut, berkata huruf-huruf itu adalah rahsia Allah. Asy-Sya'bi mengatakan huruf itu rahsia Allah. Tetapi dalam riwayat lain terdapat beliau pernah memberi arti alif lam mim itu Allahu Latifun Majidun. Ya. Ada sekumpulan ahli tafsir menyatakan bahawa huruf-huruf itu sebagai pemberitahuan atau sebagai panggilan untuk menarik perhatian tentang ayat-ayat yang turun mengiringinya. Ya. Maksudnya alif lam mim itu adalah untuk menarik perhatian para sahabat bahawa selepas itu akan turun ayat sambungan. Ada yang berpendapat begitu. Riwayat yang terbanyak memberi arti ialah Ibnu Abbas. Yang selalu banyak memberi arti ialah Ibnu Abbas. Sahabat terkenal sebagai ahli takwil. Ya. Jadi kita tidak menolak sebab ia adalah ahli takwil yang didoakan Nabi. Kita tidak menolak. Ada pun perkataan yang sahih daripada Nabi sendiri tentang arti huruf-huruf itu tidaklah ada. Yang sahih pada Nabi, tak ada Nabi memberikan arti huruf-huruf itu. Kalau ada, tentulah orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib, iaitu sahabat yang 4, sahabat utama, tidak akan mengeluarkan pendapat bahawa huruf-huruf itu tidak dapat diartikan.
Sahabat utama ini, yang 4 ini, yang paling rapat dengan Nabi, kalau Nabi ada memberitahu tafsirnya, pasti mereka akan memberitahu. Tetapi 4 sahabat yang besar ini tidak ada memberikan arti tentang perkataan tersebut. Nyatalah bahawa huruf-huruf bukan kalimat bahasa yang bisa diartikan. Kalau dia satu kalimat yang mengandungi arti, nescaya tidak akan ragu-ragulah seluruh bangsa Arab akan menerima akan artinya, ataupun memberi akan artinya. Oleh sebab itu maka lebih baik kita terima saja huruf-huruf itu mengikut keadaannya. Dan jika kita salinkan arti-arti atau tafsir yang dikemukakan Ibnu Abbas atau yang lainnya, hanyalah semata-mata menyalin riwayat saja. Dan kalau kita tidak campur tangan, tidak mengapa. Sebab akan mendalami isi Al-Quran itu tidak bergantung kepada mencari-cari arti dan huruf-huruf. Apatah lagi kalau sudah dibawa akan arti-arti rahsia huruf, angka-angka dan tahun yang dijadikan semacam ilmu tenung. Sehingga membawa Al-Quran itu jauh daripada pangkal aslinya. Baik. Jadi di sini kita naklah faham, naklah faham bahawa di dalam ayat Quran itu ada huruf-huruf yang tersebut. Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Dan jumhur lebih cenderung mengatakan huruf itu rahsia Allah. Rahsia Allah. Tidak ada makna translate mufrad bagi satu perkataan. Contohnya Alif Lam Mim, itu maksudnya apa? Maksudnya Maha Agung. Alif Lam Ra maksudnya apa? Allah Maha Gagah. Tidak. Tidak ada. Cuma yang ada diberi takwil Alif Lam Mim. Alif itu apa? Isyarat pada apa? Dikatakan merujuk pada apa? Alif itu Allah. Mim itu apa? Muhit. Lam itu apa? Latif. Itu maknanya takwil huruf. Bukan makna mufrad satu kalimah. Ini tak boleh difaham. Jadi jika ada siapa yang berkata bahawa para sahabat ataupun para sahabat yang 4 yang utama, selain daripada Ibnu Abbas, kita tidak menafikan Ibnu Abbas, iaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib mengatakan ada makna mufrad. Itu adalah tidak benar. Tidak benar. 4 sahabat utama ini cenderung mengatakan itu adalah rahsia Allah. Dan mereka tidak pernah meriwayatkan daripada mana-mana hadis Nabi. Mengatakan ada makna translate mufrad dengan satu kalimah bagi huruf-huruf tersebut. Jadi hendaklah kita faham. Hendaklah kita faham beza makna ataupun arti dengan takwil huruf. Arti bermaksud satu kalimah itu memberi satu makna ataupun arti satu kalimah juga. Contohnya seperti saya katakan tadi, Ar-Rahman. Arti translate kepada mana-mana bahasa ataupun kalau bahasa Melayu, yang Maha Pemurah. Akar katanya pemurah. Tetapi Alif Lam Mim, Alif Lam Ra tidak ada. Tidak ada. Sama juga saya katakan dulu dalam video saya lalu, kalimah ismu Allah tidak ada makna mufrad. Tetapi dijamakkan segala makna-makna kesempurnaan ataupun asma husna itu kepada satu istilah, iaitu al-kamalat, iaitu maha sempurna. Jadi makna Allah Ta'ala itu Allah al-kamalat, Allah yang maha sempurna. Itu makna jamak. Makna jamak, bukan makna mufrad.
Jadi naklah kita faham supaya kita jangan tersalah mengatakan huruf-huruf tersebut ada makna. Kerana apa? Kerana inilah yang dilakukan oleh sesetengah ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Quran dan hadis atas kaul muktabar. Ya, kaul muktabar. Mereka cuba mencari-cari takwil huruf-huruf tersebut. Ya. Kemudian mengatakan ini adalah ilmu hakikat, inilah ilmu makrifat yang tinggi, yang benar, yang dari Allah, ilmu laduni. Akhirnya mereka menyelewengkan maksud tersebut kepada seperti contohnya alif lam lam ha itu adalah kemaluan manusia. Auzubillah min zalik. Jadi hendaklah kita berhati-hati di dalam memberikan apa juga tafsir kepada Al-Quran. Hendaklah kita rujuk tafsir-tafsir yang muktabar, ya. Jika di Nusantara ini adalah tafsir Al-Azhar. Boleh juga kita rujuk tafsir yang di Timur Tengah, ya, yang terlebih dahulu seperti Al-Qurtubi, Al-Tabari, As-Suyuti dan sebagainya. Jangan kita mentawil-tawil tanpa ilmu, ya, ataupun tanpa hujah, ataupun tanpa dalil ataupun ijma' daripada ulama. Sekian dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.